Tiga sahabat ke tali gantung kerana membunuh. RM1,000 untuk setiap kaki persegi tanah kampung baru. Kertas dasar Rahmatan Lil Alamin dibentang ke Kabinet esok. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Baik, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kes pembunuhan kejam dua beranak di Melaka. Mayat dikerat dan 8 bahagian anggota mangsa dibuang ke dalam semak di kampung Ladang Kerubung. Siang tadi, seorang penghantar makanan warga Singapura didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh atas tuduhan membunuh isteri dan anak lelaki tirinya itu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Syahrul Nizam Zuraimi, 31 tahun, kerana kes berkenaan merupakan bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dia hanya mengangguk sebagai tanda faham selepas dua pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Muhammad Nazrin Ali Rahim. Tertuduh didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Nur Fazira Bidin, 27 tahun, di sebuah rumah di Taman Merdeka Jaya, Batu Berendam antara 9 malam hingga 1 pagi pada 6 Oktober lalu. Tertuduh turut didakwa melakukan bunuh yang sama terhadap Muhammad Iman Ashraf Abdullah, 11 tahun, di lokasi dan waktu sama. Dia tidak diwakili peguam dan sebutan semula kes pada 16 Disember. Ya, ini pula di Selangor, 3 sahabat ke tali gantung selepas didapati bersalah atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 3 tahun lepas yang mana mayat mangsa sehingga kini tidak dijumpai. Ya, Hakim Dato' Abdul Halim membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Zulhiami Mat Darus, 33 tahun, Siti Nur Asiah Abdul Wahab, 28 tahun dan Muhammad Rahmat Nazaruddin, 25 tahun. Grace Aisyah Kedayan ada laporannya. Dalam keputusannya, Dato' Abdul Halim mendapati keterangan bersumpah ketiga-tiga tertuduh dalam kandang saksi tidak munasabah dan rekaan semata-mata. Mahkamah juga mendapati perbuatan ketiga-tiga tertuduh sangat kejam sehingga membawa pembunuhan tragik kepada Allahyarham Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar, 24 tahun. Saksi ketujuh pendakwaan iaitu seorang saksi mata menyatakan dia nampak tertuduh Muhammad Rahmat memukul kepala si mati dengan kayu hingga menyebabkan kayu patah. Tertuduh Siti Nur Asiah mencadangkan mayat dibungkus dengan tilam serta diikat dan membuangnya ke dalam sungai di Seksyen 24 Shah Alam. Bapa Muhammad Fairul melakukan sujud syukur sebaik keluar dari perkarangan mahkamah. Meski sukar memaafkan perbuatan ketiga-tiga tertuduh, namun ibu bapa Allahyarham reda akhirnya kematian anak lelakinya terbela. Bukan sebab kematian anak saya sendiri, anak yang saya lahirkan, saya kandungkan. Saya tak boleh nak cerita dengan orang macam mana perasaan saya bila saya tahu anak saya mati kena bunuh. Kalau anak saya mati aksiden ke, saya nampak kubur ini tak ada jasad, tak ada apa pun tak ada. Memang orang kata sedih sangat. Memang terlalu sedih pada saya. Mengikut pertuduhan, Siti Nur Asiah dan Muhammad Zulhaimi didakwa bersubahat bersama Muhammad Rahman untuk membunuh Muhammad Fairul antara jam 12.30 tengah malam hingga 1 pagi pada Ogos 2016 di sebuah pangsapuri Kelang, Selangor. Muhammad Rahmat pula didakwa membunuh Muhammad Fairul pada 4 pagi di lokasi dan hari yang sama. Grace Aisyah Kedayan, RTM. Kerajaan membuat tawaran baharu kepada penduduk kampung baru di Kuala Lumpur untuk membeli tanah yang terlibat dengan pembangunan semula kawasan berkenaan. Harga ditingkatkan kepada RM1,000 satu kaki persegi berbanding RM850 sebelum ini. Pengumuman dibuat Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad. Ia melibatkan keseluruhan 825 lot tanah termasuk RM150 dalam bentuk pegangan saham. Baki pulangan dalam bentuk pegangan saham tersebut akan dilabur dalam syarikat tujuan khas SPV yang akan ditubuhkan kelak. Dia 1,000 kaki persegi, 850
dan 150. 150 tu dah sah. Tu tak nego. Fix. 850 tu dia boleh dalam bentuk saham ataupun dia boleh dalam bentuk cash ataupun dia boleh dalam bentuk property. Kalau dia pilih dalam bentuk property, dia akan dapat property dengan harga diskaun 15%. Okey? Alright. Kesemua pemilik tanah kampung baru yang terlibat dalam rancangan pembangunan semula diminta mengemukakan borang maklum balas mengenai persetujuan pembangunan sehingga 30 November ini. Perincian daripada segi struktur pegangan saham itu akan diperhalusi oleh agensi kerajaan yang berkaitan dan akan dimuktamadkan sebelum perjanjian ditandatangani kelak. Khalid berkata demikian pada sidang media khas tawaran baharu kerajaan mengenai cadangan pembangunan semula kampung baru di lobi Menara DBKL. Hari ke-10 pembicaraan kes pecah amanah dan rasuah bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Samad berhubung pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites bernilai RM160 juta. Saksi ke-16 yang juga bekas ahli Lembaga Pengarah Gegasan Abadi Properties, Ikhwan Zaidil, memberitahu mahkamah Tan Sri Muhammad Isa dibayar sehingga RM3.9 juta sebagai imbuhan hasil pembelian hartanah itu oleh Felda pada tahun 2014. Menurut beliau, 9 bayaran dibuat secara ansuran melalui bekas pembantu khas tertuduh. Ikhwan berkata dia membuat 8 pembayaran berasingan kepada bekas pembantu khas tertuduh Muhammad Zahid Mat Arif antara Julai 2014 hingga Disember 2015. Saksi itu memberitahu dia percaya kesemua wang tersebut adalah untuk Tan Sri Isa. Pada malam Julai 2014, saksi menyerahkan wang RM100,000 dalam beg kertas kepada Zahid di sebuah hotel di Petaling Jaya. Pembayaran pertama itu menggunakan wang saksi sendiri. Kemudiannya, bayaran lain berjumlah antara RM140,000 sehingga RM500,000 dari Julai 2014 hingga Disember 2015 di beberapa lokasi di Petaling Jaya dan di Kuching, Sarawak. Ikhwan turut memberitahu mahkamah bahawa setiap kali Zahid menghubunginya, dia akan diberitahu bahawa Tan Sri Isa minta kirim salam. Saksi itu berkata dia memahami makna perkataan salam tersebut dan akur atas permintaan itu. Selepas menyampaikan salam untuk kali terakhir pada bulan Disember 2015, Zahid tidak lagi menghubunginya untuk mendapatkan wang bagi pihak tertuduh. Tan Sri Isa menghadapi pertuduhan salah guna kuasa dan rasuah dalam urusan pembelian Hotel Merdeka yang bernilai RM160 juta. Perbicaraan bersambung bulan depan. Komik yang didakwa berunsur propaganda inisiatif Jalur dan Jalan Merah Manfaat Bersama yang diedar ke sekolah akan dirampas kerana perintah larangan terhadap komik itu sudah diwartakan. Tegas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tindakan itu tiada kaitan dengan sentimen perkauman maupun politik. Sebaliknya, KDN mendapati kandungan komik itu antara lain cuba mempromosikan ideologi komunisme dan sosialisme. Bila kita dah wartakan, mana lepas tu susulannya ialah tindakan yang sewajarnya. Kalau masih dalam edaran di pasaran, kita terpaksa mengambil tindakan biasa untuk merampas kerana keputusan telah dibuat. Kita dah teliti dan kaji, memang ada asas pokok. Bukan kerana apa-apa sentimen ataupun tindakan terhadap mana-mana pihak. Hanya berdasarkan konten. Apalagi telah diedarkan dalam negara. Dan lepas tu dibantar ke sekolah. Jadi isu ini telah menjadi satu perkara yang agak serius. Sebab tu saya kena ambil tindakan secepat mungkin. Jadi menasihat, saya hanya nak menasihatkanlah. Kalau perkara itu dah dikeluarkan larangan, elok daripada jangan kita baca ya, dan elakkan daripada menggunakan buku itulah, komik itu. Ditanya kemungkinan komik tersebut masih terdapat di sekolah-sekolah terlibat, beliau berkata ia terpulang kepada Kementerian Pendidikan untuk bertindak selain kebijaksanaan pengurusan sekolah. Ya, pewartaan larangan terhadap komik inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama itu disambut baik pihak pembangkang. Ketuanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan tindakan pantas itu menunjukkan ketegasan terhadap perkara yang boleh memudaratkan ketenteraman rakyat. Kita memandang amat serius dengan alasan yang diberikan oleh
KDN di dalam mengharamkan komik tersebut, iaitu alasan ianya mempromosikan ideologi komunis serta penyebaran fakta yang salah dan mengelirukan, malah membangkitkan simpati terhadap perjuangan komunis dan seterusnya mengelirukan pelajar tentang perjuangan kemerdekaan. Baik saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Lepaskan jawatan jika mempunyai agenda dan cita-cita politik sehingga menyalahgunakan masjid. Itu titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah kepada ahli jawatan kuasa karya masjid atau penceramah yang diberikan tauliah. Baginda bertitah amatlah janggal jika ada yang menyalahguna amanah itu dengan menyelitkan dalam ceramah mereka unsur-unsur yang mencerca, menyindir dan merendahkan petugas Jabatan Agama dan Polis di Raja Malaysia. Baginda menyifatkan pelakuan seumpama itu ibarat gunting dalam lipatan. Akhir-akhir ini, individu-individu daripada kumpulan politik tertentu telah menggunakan beberapa pertubuhan bukan politik dan bukan kerajaan untuk menembusi masjid dan memperkenalkan program tertentu untuk dijalankan dalam masjid dan dalam kawasan masjid. Program yang membawa jenama tertentu dijadikan topeng untuk melindungi niat sebenar yang tersirat. Sultan Nazrin merasmikan persidangan jawatan kuasa Kariah dan pegawai Masjid Negeri Perak di Ipoh. Baginda juga bertitah musuh utama yang berpotensi besar mencemari masjid dan memecah belah ummah ialah kegiatan politik berpuak secara keterlaluan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini telah bermulanya fasa monsun timur laut yang mana ia dijangka berlarutan sehingga ke awal tahun hadapan iaitu Mac 2020. Kebiasaannya semasa fasa monsun timur laut ini iaitu sehingga awal Januari 2020, hujan lebat dijangka boleh berlaku di kebanyakan tempat di pantai timur semenanjung Malaysia. Ia melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Manakala semasa awal Januari sehingga ke Februari 2020, hujan lebat ini boleh beralih ke negeri Sarawak dan juga Sabah. Maka dinasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap amaran hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Bagi paparan email satelit pula, kelihatan kelompok awan aktif yang masih lagi terdapat di utara dan juga pantai barat semenanjung Malaysia. Ia melibatkan negeri Kedah, Perlis, Perak, Pulau Pinang dan juga Selangor. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, kelompok awan aktif ini lebih tertumpu di kawasan Serian, Samarahan, Miri, Limbang, Pedalaman dan juga Pantai Barat. Jelas kelihatan di kawasan tersebut terdapat kadar kelembapan yang tinggi. Bagi keadaan cuaca semasa pula, terdapat hujan dan juga ribut petir dicerap di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan dan juga ribut petir ini masih lagi sedikit di kawasan Serian, Samarahan dan juga Miri dan Limbang. Manakala di Sabah pula, hujan sudah beransur-ansur reda. Kesemua hujan dan juga ribut petir ini dijangka berlarutan sehingga ke lewat malam ini. Baiklah, sebelum kita berpisah, mari kita lihat tinjauan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Seramai 386 penduduk melibatkan 89 buah keluarga di daerah Pontian dan Batu Pahat Johor terjejas akibat banjir sehingga pukul 4 petang tadi. Semua mangsa ditempatkan di 7 buah pusat pemindahan sementara PPS di 2 buah daerah, masing-masing 5 PPS di Pontian, manakala 2 lagi PPS di Batu Pahat. Sementara itu, banjir di Pontian sedikit sebanyak merencatkan aktiviti harian penduduk. Ada yang terpaksa menghentikan kegiatan perniagaan sementara menunggu keadaan kembali reda. Di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Adnan, Pekan Nanas, penduduk belum dibenarkan pulang ekoran cuaca tidak menentu. Pinggang tapi tak sempat apa kan. Nak jemberang pun takut kan, anak-anak pun itu je lah. Dengan ada bantuan sikit-sikit, okey, Alhamdulillah. Harap-harap boleh balik lah, itu lah. Dah 3 hari, 4 hari dah tak kerja. Kadang banjir sekarang dah kurang lah, tapi takut hujan lagi, diorang tak kasih balik. Pasal tempat kita orang memang selalu berlaku banjir lah. Moga cepat turun. Saya pun nak balik lah, habis peralan tak kat rumah habis, semua kena banjir. Mereka juga mengakui beberapa kemudahan asas yang disediakan di PPS seperti bantuan perubatan dan makanan membantu memudahkan individu yang mempunyai ahli keluarga yang sakit. Pesakit macam ni dia lebih sensitif pada bakteria kan. Banjir mesti bakteria banyak kan. Jadi bawa kat sini ada doktor pantau, ada pasukan keselamatan pun apa-apa kecemasan terus boleh buat secara automatik, terus pergi hospital lebih senang lah. Berikutan musim hujan yang berterusan di Johor sejak beberapa minggu lalu, bekalan air berjadual BAB yang dilaksanakan di negeri itu sejak September lalu akan dihentikan Sabtu ini. Daerah yang terlibat ialah Keluang, Kota Tinggi, Pontian dan Mersing. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan Antarabangsa dan Utiliti Negeri, Jimmy Puah Wisa bagaimanapun mengingatkan pengguna supaya merancang penggunaan air dengan teratur dan berhemah. Ini memandangkan paras semasa empangan dan sungai yang berkaitan masih lagi belum stabil dan mencapai paras normal. Menurut Puah, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dengan kerjasama operator SAJ Renhill, pihaknya akan berusaha semaksimum mungkin bagi memastikan bekalan air bersih di negeri itu sentiasa mencukupi agar bekalan air berjadual tidak dilaksanakan. Kerajaan sentiasa menyokong semua usaha niaga dilakukan usahawan tempatan tanpa sebarang diskriminasi. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ia selari dengan pendirian kerajaan untuk mempromosi kempen beli barangan buatan Malaysia. Namun beliau mahu kesemua pemain industri mewujudkan persekitaran niaga yang sihat selain memastikan tawaran harga kompetitif, produk dan perkhidmatan berkualiti, mengutamakan elemen halal serta menghormati hak dan pilihan pengguna tanpa sebarang monopoli. Justru Datuk Seri Saifuddin menafikan tuduhan boikot berhubung kempen dahulukan barangan Muslim atau BMF seperti dibangkitkan Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Boikot dalam jawapan saya, tak ada. Saya juga percaya sahabat saya Bera pun tidak keliru. Ya, sebagai sebuah negara yang didiami oleh pelbagai kaum, saya fikir usaha untuk mengangkat usaha semua pihak. Kalau di sana ada usaha yang dimulakan oleh usahawan Muslim, kita akan ikut mendukung. Kalau di sana ada usaha baik dalam sektor perdagangan runcit atau borong atau F&B yang diusahakan oleh rakan-rakan bukan Muslim, kerajaan juga akan ikut mendukung asal menepati prinsip dan landasan yang telah saya gariskan. Penjelasan itu juga bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim sama ada kerajaan menyokong kempen BMF atau sebaliknya. Berhubung impak kempen tersebut, Datuk Seri Saifuddin berkata pihaknya belum mempunyai data berkaitan kerana ia baru dilancarkan pada Julai lalu. Kertas dasar Rahmatan Lil Alamin sebagai dasar pentadbiran Islam baharu akan dibentangkan ke Kabinet esok. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah, agenda Rahmatan Lil Alamin juga sudah dibincangkan bersama semua kementerian dan pihak pembangkang bagi mewujudkan kefahaman bersama. Saya telah membuat engagement dengan berbagai kementerian
dan setakat ini mereka memang positif. Saya boleh rujuk kepada Kementerian Luar Negeri, mereka telah mengambil dasar rahmatan ini sebagai salah satu kita kata elemen di dalam dasar luar negara. Saya juga telah memberi input kepada Kementerian Pertahanan yang kita menanti kertas putih yang akan dibentangkan, juga telah kami memberi pandangan kami kepada Kementerian Pertahanan, termasuk Kementerian Kesihatan, termasuk Kementerian Pendidikan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kapar, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid ketika waktu pertanyaan menteri. Jelas Datuk Seri Dr. Mujahid lagi pelaksanaan konsep itu tidak dibuat sewenang-wenangnya. Sebaliknya berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai negara rahmah. Ia juga tidak berlandaskan kepentingan politik tetapi menjadikan Malaysia sebagai model kepada seluruh dunia. Kertas Putih Pertahanan KPP menekankan konsep pertahanan menyeluruh HANRUH melibatkan ciri-ciri komprehensif dan inklusif. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata konsep HANRUH dalam KPP bukan sahaja melibatkan tugasan tentera sebagai benteng pertahanan negara. Sebaliknya, ia merupakan usaha bersama melibatkan sektor swasta serta komitmen semua lapisan masyarakat. Beliau menjelaskan rakyat sudah terlibat dalam pertahanan negara sejak dahulu dengan mengambil contoh zaman 1960-an ketika memerangi komunis dan konfrontasi. Turut terlibat menolak ideologi itu dan tidak menyokong kumpulan mereka yang ingin mengambil alih pemerintahan secara kekerasan. Jadi penglibatan rakyat itulah yang ditekankan dalam Kertas Putih kali ini. Di samping persediaan angkatan tentera, persenjataan dan sebagainya, itu adalah perkara biasa sebagai pasukan pertahanan. Beliau ditemui media selepas menyampaikan ucap pertama dialog perwira bertemakan Kertas Putih Pertahanan mempertahankan negara. Dialog kali keempat pada tahun ini merupakan dialog terakhir sebelum KPP dibentangkan di Parlimen awal Disember ini. KPP merupakan dokumen pertahanan pertama negara ini yang memperkenal konsep keterbukaan dalam sebuah negara yang menjadi panduan berkaitan rancangan pertahanan negara. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak dan Wan MDB seperti dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Saksi utama bekas Ketua Pegawai Eksekutif Wan MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata perbezaan antara Wan MDB dan Datuk Seri Najib seperti tidak wujud dalam pemikirannya dan menyifatkan Najib adalah Wan MDB dan Wan MDB adalah Najib. Beliau menjelaskan demikian ketika pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan. Ia antara sebab dia tergesa-gesa menandatangani perjanjian antara Wan MDB dan Petro Saudi International dan dia percaya itu adalah apa yang dikehendaki Datuk Seri Najib. Terdahulu, Datuk Syahrul memberitahu mahkamah bahawa Petro Saudi Holdings sudah mempunyai hutang besar pada hari sama kontrak perjanjian itu ditandatangani pada tahun 2009 dan dia menandatangani perjanjian itu selepas dinasihatkan bekas ahli lembaga pengarah Wan MDB, Casey Tang. Datuk Syahrul juga menjelaskan bahawa pihak Wan MDB hanya diberi tempoh kurang 48 jam untuk menamatkan perjanjian usaha sama itu sekiranya pihak Wan MDB mendapati nilai aset disuntik Petro Saudi dalam usaha sama itu lebih rendah dari sebenarnya. Saksi itu juga memberitahu pihak Wan MDB bersetuju menyuntik wang berjumlah $1 bilion Amerika untuk memiliki 40% perkongsian itu manakala Petro Saudi menyuntik $1.5 bilion dalam bentuk aset. Aset daripada Petro Saudi kemudiannya ditaksirkan bernilai $2.2 bilion berdasarkan penilaian oleh syarikat yang diupah sendiri oleh Petro Saudi. 3 aset yang disuntik Petro Saudi itu didakwa kawasan minyak di Turkmenistan dan 2 aset lain di Argentina dan Kanada. Dia juga memberitahu lembaga pengarah Wan MDB tidak pernah melihat dokumen pemilikan semua aset-aset tersebut. Perbicaraan bersambung minggu hadapan. Pergerakan negara-negara berkecuali 6 diasaskan pada tahun 1955. Dari 25, kini keanggotaannya mencecah 120 negara. Sebahagian besarnya Blok Asia dan benua Afrika. Ya, penubuhan 6 tercetus atas dasar memperjuang keamanan dunia yang bebas dari pencerobohan dan penindasan dari segi kuasa politik maupun ekonomi. Menjelang sidang kemuncak 6 ke-18 di Baku, Azerbaijan esok, Ivan Toh menyingkap peranan Malaysia dalam 6 yang menjadi
menjadi medan diskusi kedua terbesar dunia selepas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Meskipun timbul pendapat yang mempersoal kewajarannya, namun negara-negara anggota NAM tetap yakin bahawa prinsip berkecuali yang menjadi asas dan amalan kepada organisasi ini boleh mengimbangi dominasi dan sentimen kuasa-kuasa besar dalam isu-isu kepentingan global. Berselang 16 tahun, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali ke pentas NAM. Ungkapan "World now live in fear" atau dunia kini hidup dalam ketakutan yang diterjemahkan dalam ucapan pembukaan ketika Kuala Lumpur menjadi tuan rumah sidang kemuncak NAM ke-13 pada tahun 2003 menjadi bualan hangat dalam kalangan pemimpin dunia. Rata-ratanya memuji keberanian dan pendirian Malaysia dalam isu-isu yang menyentuh kedaulatan wilayah. Nasib bumi Palestin akan terus menjadi komitmen utama Tun Dr. Mahathir di samping isu penindasan etnik Rohingya, keganasan dan perubahan iklim dunia. Juga bakal mencuri tumpuan isu Laut Cina Selatan yang berkait rapat dengan kestabilan rantau Asia. Perdana Menteri sebagai pemimpin paling senior dalam pergerakan ini dijadual menyampaikan ucap tama pada sesi debat umum sidang kemuncak ketua-ketua negara dan kerajaan NAM esok. Bertema menegakkan prinsip Bandung dalam memastikan respon yang bersepadu terhadap cabaran dunia semasa. Azerbaijan akan mengambil alih kepengurusian NAM daripada Venezuela sehingga tahun 2022. Pemimpin-pemimpin NAM bersidang 3 tahun sekali bagi memastikan suara-suara negara membangun terus didengari. Dalam soal ini, Malaysia kembali kepada prinsip asal dasar hubungan luarnya yang percaya isu-isu yang mengancam keselamatan dunia boleh diatasi dengan kesepakatan dan kaedah diplomasi tanpa membelakangkan objektif asal penubuhan NAM. Ivan Toh bersama juru kamera Khairul Anwar Adam dari Baku, Azerbaijan untuk RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menamatkan kunjungan khas 4 hari baginda ke Jepun. Baginda berdua berangkat pulang pagi tadi setelah menghadiri upacara pertabalan Maharaja Naruhito yang berlangsung Selasa lalu. Laporan Syazwan Naim Nur Azmi. Lawatan khas tersebut merupakan lawatan pertama Seri Paduka ke Jepun selepas ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai lepas. Keberangkatan baginda atas jemputan kerajaan Jepun bersempena upacara pertabalan Maharaja Naruhito. Seri Paduka baginda berdua merupakan antara ketua-ketua negara dan pemimpin asing dari 180 negara yang menghadiri majlis berkenaan pada Selasa lalu. Pertabalan Naruhito menandakan secara rasmi era baru Reiwa yang bermaksud keindahan harmoni sepanjang pemerintahannya sejak menaiki tahta 1 Mei lalu. Naruhito menggantikan ayahandanya Maharaja Akihito 85 tahun yang melepaskan tahta sekaligus mengakhiri era Heisei iaitu mencapai keamanan di bawah pemerintahan Akihito sejak 30 tahun lalu. I'm very happy. Yeah, it's a very nice ceremonies. And everybody be very happy because generation going to changing, so everybody looking and everybody feeling is new emperor coming, so it will be good for our futures. So that's the last time is 30 years ago, so we don't remember, we are too young, so this ceremony is the first time for us. It was very interesting, and I'm very happy to have a Reiwa. As you told me that this is not often we can see it, so it was very precious time for us to see that ceremony yesterday, and we hope that new era going to be peaceful era to all over the world. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, sepanjang lawatan khas tersebut, Seri Paduka Baginda telah menunjukkan kepribadian tinggi dengan mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Berkenaan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, pihak Istana Negara merasakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah mengenepikan protokol
di mana baginda telah berkunjung ke rumah tamu Akasaka. Baginda juga menyatakan hasrat memberi sokongan kepada hubungan dua hala, khususnya menyampaikan penghargaan dan terima kasih ke atas kesediaan negara Jepun menyediakan beberapa kemudahan termasuk Samurai Bond dan juga universiti-universiti yang akan diadakan dalam tempoh terdekat. Datuk Ahmad Fadil turut memaklumkan Seri Paduka menzahirkan bahawa Malaysia sangat menghargai hubungan bilateral dengan Jepun. Kedua-dua negara mempunyai pertalian kuat dalam sektor ekonomi dengan Jepun merupakan negara kedua utama bagi pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2018. Baginda berharap perkembangan tersebut berkekalan. Lawatan khas Al-Sultan Abdullah dan Tunku Haji Azizah ke Jepun memperkukuh hubungan sedia ada di antara institusi diraja kedua-dua negara. Selain itu, kerjasama erat diplomatik Kuala Lumpur Tokyo turut dipertingkat hasil pertemuan di antara baginda dengan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe. Seri Paduka berdua turut menunjukkan nilai kemanusiaan merentasi sempadan. Ia menerusi keprihatinan baginda yang menzahirkan ucapan takziah terhadap kerajaan Jepun susulan taufan Hagibis yang membadai negara itu baru-baru ini. Serta perkenan Raja Permaisuri Agong mengurniakan sumbangan peribadi kepada mangsa bencana berkenaan. Dari Tokyo, laporan Syazwan Naim Nur Razmi bersama juru kamera Muhammad Mustafa Abdullah untuk RTM. Isu minyak sawit tidak akan memberi kesan kepada rundingan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP yang bakal dimuktamadkan November ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darrell Lee King menyatakan keyakinan itu berdasarkan komitmen yang ditunjukkan India dalam rundingan peringkat akhir RCEP. Jelasnya hubungan antara kedua-dua negara juga masih kukuh walaupun ada gesaan untuk menyekat import minyak sawit dari Malaysia oleh sektor swasta di negara itu. Kementeriannya pada masa sama akan terus mengadakan sesi libat urus dengan kerajaan India khususnya dalam menggalakkan pembelian minyak sawit serta meningkatkan keyakinan terhadap komoditi negara ini. As far as what I heard when I was at the last meeting, because contrary to many people's opinion, India has been quite, clear with what they want, and they are working together with the rest of the ASEAN nation. So, to me, sometimes it's hyped up, but let's hope for the best. Mengenai RCEP yang akan dimuktamadkan awal bulan hadapan, jelasnya masih ada beberapa isu melibatkan negara lain yang memerlukan pertimbangan akhir. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Hari Ekspor Negara 2019. Menara ikonik baru di Malaysia, Exchange 106, kini dibuka bagi sewaan ruang pejabat dan komersial. Menara yang menjadi sebahagian daripada komponen projek Mega Tun Razak Exchange TRX itu akan mula dimasuki 3 penyewa pertamanya Disember tahun ini. Ya, laporan wartawan Syamimi Syahira Saripan. Reka bentuk menara Exchange 106 yang serba moden dan mewah menawarkan ruang kosong terbesar di Malaysia. Ia memberikan kebebasan kepada penyewa untuk susunan atur yang fleksibel dan pelan reka bentuk dalaman terbuka. Awal Oktober lalu, bangunan itu telah menerima sijil perakuan siap dan pematuhan CCC yang menempatkan pengoperasian jenama terkemuka dunia. Struktur mega berkenaan dibangunkan pemaju hartanah komersial terkemuka Indonesia, Mulia Property Development Sundan Berhad, iaitu syarikat subsidiari Mulia Group Indonesia. We take the time to understand the market and we build a solution that we see that fits the needs of our clients and our tenants. We will see the occupancy increase. We'll see dramatic moves again in occupancy once the full TRX development is complete.
At the moment, we have HSBC are building their regional headquarters, Finbank are building their regional headquarters, Lendlease is building the TRX Exchange Mall. We have condominium developments coming up by different developers also on the complex. So there's a lot happening in the that will come online in 2020, 2021. Antara firma yang akan menyewa ialah perunding Global Fortune 500, syarikat multinasional tempatan dan luar negara serta jenama e-dagang terkemuka dunia. Pihaknya turut menyasarkan 50% kadar kepenghunian bangunan itu pada penghujung 2020. Mulia Group komited untuk meningkatkan sewaan bagi ruangan buncit sehingga 20 penyewa berbanding 5 penyewa setakat ini. Baik, saya sekarang berada di tingkat 57 bagi Menara Exchange 106 yang mana pada ketinggian ini sehingga ke bawah ia telah pun diiktiraf oleh CCC. Dan untuk maklumat anda, ketinggian keseluruhan bangunan ini mencecah 492 meter yang menjadikan ia sebagai 10 bangunan pejabat tertinggi dunia setanding dengan One World Trade Center New York dan juga Shanghai IFC. Menara Exchange 106 akan meneruskan legasi Mulia Group yang mana ia menyediakan pelbagai perkhidmatan sempurna dan juga ratusan peluang pekerjaan yang pelbagai dan mapan. Syamimi Sarifan, RTM. Debaran menjelang perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia di antara Kedah dan Pahang Sabtu ini semakin terasa bahangnya. Kesebelasan utama Kedah telah bersedia sepenuhnya bagi mengharungi misi penting bagi 90 minit di Stadium Darul Makmur. Laporan bersama Rashid Jali di Alostar. Tanpa sebarang kelebihan selepas kadar seri 3 sama pada separuh akhir pertama di Alostar Sabtu lalu tidak menggusarkan kem Kedah, malah Ketua Jurulatihnya Aidil Syahrin Sahak yakin anak-anak buahnya mampu membuat kejutan ke atas Pahang. Semangat juang pemainnya sangat tinggi dan tiada sebarang tekanan dirasakan. Lebih mengembirakan kesemuanya bebas dari sebarang kecederaan dan Aidil boleh memilih pemain yang sesuai beraksi pada perlawanan itu nanti. Namun begitu, beliau menghormati Pahang antara pasukan yang berpengalaman dan mempunyai barisan pemain yang mantap dari setiap sudut. Kita akan cuba apa yang kita tahu mana kelemahan. Kita sudah buat video analis dan bincang dengan player semua. So insyaAllah kita tidak akan cuba buat atau ulangi yang mistake yang kita buat hari itu dan saya takkan boleh bilang sekarang. So we know what we can do better. Beliau menjangkakan perlawanan sengit bakal dihasilkan memandangkan kedua-dua pasukan idam ke pentas final. Untuk rekod, Kedah 11 kali layak ke final Piala Malaysia dengan 5 kali juara, manakala Pahang 8 kali ke pentas final dan 4 kali menjadi juara Piala Malaysia sejak ianya diperkenalkan pada 1967. Tugas berat menanti Kedah apabila bertandang ke Stadium Darul Makmur Kuantan Sabtu ini. Suka atau tidak, Kedah perlu memenangi perlawanan itu bagi menggapai impian layak ke pentas final Piala Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2017. Persoalannya, mampukah Kedah mengulangi kejayaan tersebut? Laporan Rashid Jali untuk Sukan RTM. Dalam pada itu, penyerang Selangor Khairil Muhaimin memiliki impian untuk berdepan bekas pasukannya Kedah di pentas final 2019. Baginya, itu menjadi salah satu motivasi tambahan buat dirinya membantu Selangor membendam JDT di Shah Alam nanti. Apapun, Khairil terlebih dahulu ingin fokus pada aksi bertemu JDT di Stadium Shah Alam Sabtu ini. Kedah memang lagi semangat lah kan nak jumpa sebab jumpa dengan tim lama kan dan mungkin sikit sebanyak remind balik memori saya dengan Kedah dulu kan. Dulu bermain dengan Kedah final terakhir saya dengan Selangor masa tu kan. Dan saya harap game ni pun dapat sedikit sebanyak menaikkan semangat kalau jumpa Kedah, boleh nostalgia dulu kan, kita boleh remind balik dan fight jumpa yang 10 tahun saya bermain dengan Kedah dan harap benda ni berlaku lah golak untuk Kedah dan pasukan Selangor, kepada pemain-pemain Selangor, harap buat yang terbaik bila kita jumpa dengan JDT nanti.
Khairil menyarung jersey skuad utama Kedah selama 10 tahun ketika usia 18 tahun dan pernah 2 kali menjulang trofi Piala Malaysia iaitu pada tahun 2007 dan 2008. Dalam masa sama Khairil turut berazam untuk menjelmakan prestasi cemerlang Sabtu ini seperti mana di suku akhir kedua ketika membenam cabaran Perak 3-1 di Shah Alam. Menjelang saingan bola sepak Sukan C Filipina 2019 November depan, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stuart Ramalingga menyatakan tempoh sangat singkat untuk menyenaraikan pemain berdarah Malaysia yang sedang mencipta nama di Amerika Syarikat Wan Kuzain Wan Ahmad beraksi bersama dengan skuad Dato' Ong Kim Swee. Wan Kuzain memang ada pasport Malaysia tetapi pasport itu agak lama. Pasport yang dah expired dan memerlukan Wan Kuzain sendiri datang ke Malaysia untuk buat renewal untuk pasport tersebut dan memerlukan masa. Wan Kuzain pun ada komitmen dengan kelab dan tidak boleh just turun daripada Amerika sebab perjalanannya jauh juga. Stuart turut berpendapat jika terlalu terburu-buru proses akan mengganggu persediaan pasukan tetapi apapun, ia terletak pada keputusan Ketua Jurulatih Bola Sepak bawah 22 tahun kebangsaan Dato' Ong Kim Swee. Kita kena buat registration, kita kena buat pendaftaran dengan pasport, renewal, mengambil masa, lepas tu timeline untuk register bersama pasukan dan tempoh penyesuaian Wan Kuzain bersama pasukan juga perlu ditentukan daripada Dato' Ong. Kalau dia datang lambat sangat, hanya dapat pasport straight away nak main, saya rasa kadang-kadang akan mungkin akan merumitkan keadaan dalam pasukan. Sebelum ini, Wan Kuzain telah menyuarakan hasratnya untuk mewakili skuad negara pada Tamasya Sukan C 2019 dan Kim Swee turut mengesahkan namanya berada dalam senarai pemain yang memulakan latihan berpusat pada 4 November ini. Perkembangan sukan berbasikal. Penganjur perlumbaan Dwi tahunan ini Majlis Sukan Negeri Selangor MSN Selangor mahu memastikan tidak ada sebarang isu hutang sama ada melibatkan pelumba ataupun kontraktor pada edisi kedua Tour di Selangor 2019 pada 18 hingga 22 Disember ini. Tegas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Tour di Selangor 2019, Nur Aidia Azhar Sulaiman, bahawa pembayaran ganjaran wang tunai akan dilakukan selepas tamat setiap peringkat. Tahun ni dari segi hadiah kemenangan lah, selalunya isu hadiah kemenangan. Hadiah kemenangan kita akan bayar setelah pelumba habis berlumba. Maksudnya setelah habis first stage dan pelumba akan terus ambil hadiah kemenangan tu. And then begitu juga dengan kontraktor juga, kita akan bayar pada kontraktor sebelum acara bermula dan 20% lagi kita akan bayar selepas perlumbaan. Selain itu, beliau juga menekankan bahawa Majlis Sukan Negeri Selangor mahu memastikan atlet berbasikal TDS 2019 bebas doping. Sebelum ini terdapat satu kes doping membabitkan atlet berbasikal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Muhammad Syahrul Afiza Fauzan pada TDS 2017. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan tajaan berjumlah 1.5 juta ringgit TDS 2019 disempurnakan Esko Pembangunan Generasi Muda dan Sukan dan Pembangunan Modal Insan Muhammad Khairuddin Osman. Tour di Selangor 2019 akan bermula 18 Disember ini membabitkan 9 daerah di Selangor termasuk Pulau Indah, Cyberjaya, Subang, Selayang dan Shah Alam dengan jarak keseluruhan 716 km. Kesemua pelumba bakal mengharungi 5 peringkat perlumbaan untuk merebut jersey kemenangan iaitu juara keseluruhan, Raja Pecut, Raja Bukit dan pelumba muda terbaik. Penyanyi dan pengacara terkenal Alif Satar mengaku teruja untuk buat pertama kalinya turun memberi cabaran dalam kategori full marathon di Ironman Malaysia 2019 Sabtu ini. Penyertaan pertama tahun lalu dalam kategori half marathon beliau berjaya mencatatkan masa 6 jam 42 minit untuk menamatkan perlumbaan keseluruhan bagi kategori Ironman Langkawi 70.3. Jelas beliau tahun ini beliau memberanikan diri untuk bersaing dalam kategori full Ironman Malaysia 2019 dengan jarak yang lebih mencabar.
Tahun lepas Ali punya kali pertama berkecimpung dalam triathlon Ironman ni, Ali buat the 70.3, tapi tahun ni cabaran yang berbeza lah. Ali buat the full Ironman distance, which is 3.8 km berenang, 180 km kayuan basikal dengan full marathon 42 km. Ironman 70.3 Langkawi melibatkan 3 disiplin iaitu renang sejauh 1.9 km, berbasikal 90 km dan berlari sejauh 21 km. Sementara Nasional 8 edisi 24 Oktober 2019 berakhir di sini. Ya, lagi perkembangan ikuti Nasional 8 malam ini atau layari Facebook Berita RTM, juga tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Freeview 123. Ya, Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia, jumpa lagi.